tanpa buang masa, mungkin saya boleh perkenalkan kita punya speaker pertama pada malam ni. Kita ada dua speaker pada sesi malam ni. So saya nak perkenalkan kita punya tetamu undangan pada malam ni, iaitu Dr. Amiruddin. Dr. Amiruddin ni memang quite famous sebab kata dia follower pun ramai kan, beribu-ribu follower dia, dan dia juga kata memang trader lah. So di samping dia kata dia ada CJ professional juga, MSTA dengan CFTE. So kalau tanya lebih lanjut, memang boleh sangat lah sebab beliau memang ada ilmu, beliau memang ada skill, beliau memang ada kepakaran, dan beliau memang aktif juga. Okay. So tanpa buang masa, saya nak perkenalkan Dr. Amir. Ada dekat situ Dr. Amir tak? Ada Tuan Izzah. Okay, terbaik. Dr. Amir memang awesome lah. Terbaik Dr. Amir. So tanpa buang masa, saya pass the floor to Dr. Amir. Dipersilakan. Alright, so pada malam ni, tanpa membuang masa sebab saya ada masa yang sangat terhad pada malam ni, dalam sejam je, so saya akan berkongsikan sedikit perkongsian dengan tajuk Golden Trading Rule untuk memenangi FCPO Trading Challenge. Sempena yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia Derivative, sempena Trading Challenge ataupun Virtual Trading Challenge ala-ala macam bursa yang hari tu buat. Tapi sekarang kita buat untuk versi futures pula yang akan berlangsung tidak lama lagi. So saya akan berkongsikan beberapa tips yang mungkin boleh di-apply oleh tuan-tuan dan puan semua dalam trading system masing-masing. So disclaimer umum, pembentangan ini bertujuan memberi informasi umum saja. Ini disclaimer yang every time saya akan share. Dia tak melibatkan nasihat pelaburan. Okay. Dan overall view. So malam ni kita punya session Golden Trading Rule ni, siapa yang selalu mengikuti webinar yang saya buat mungkin dah nampak style saya adalah saya banyak berkongsikan based on buku-buku trader-trader yang legendary yang saya pernah baca, dan saya kongsikan all the golden nuggets kita panggil yang ada dalam buku tu, dan saya cuba adaptasikan mengikut keadaan kita. Dan sebab saya tahu mungkin ramai yang tak sempat membaca, so saya suka untuk saya baca, saya ambil input-input yang bagi saya sangat berguna dan untuk kita share sama-sama. Dan mungkin selepas ni kita boleh baca. So malam ni pula, webinar ni diinspirasikan daripada buku Ventap. Again, Ventap ni antara my idola juga dalam trading. Very good knowledge. Di mana dia menceritakan dalam buku dia yang bertajuk Definitive Guide to Position Sizing Strategies. So, overall view tentang webinar malam ni, tak dengar? Ada yang kata tak dengar? Tuan Izzah dengar ke? Dengar. Dengar, alright, okay. So, overall view tentang webinar malam ni adalah kita tak fokus kepada sistem trading sahaja. Maksudnya kita tak fokus tentang technical analysis, dan sebab kejayaan sebagai trader ni sangat sedikit ditentukan oleh sistem ataupun technical analysis semata-mata mengikut Dr. Ventap. Kan ia lebih banyak ditentukan oleh faktor how much. Berapa banyak yang kita gunakan, berapa banyak modal yang kita gunakan semasa kita trade. Dalam secara ringkas ni adalah position sizing strategy. Macam mana bila kita masuk, berapa lot kita masuk FCPO, berapa risiko kita, berapa reward kita, macam mana kita blend kan kita punya risk reward punya management tu. Kita belajar mungkin yang simple sahaja, tapi malam ni kita akan deep dive terhadap this risk management punya strategi. Maybe yang saya rasa mungkin tak pernah dengar lagi dekat luar. And maybe something new untuk korang semua, dan disebabkan kita deep dive kepada risk management strategi pada malam ni, mungkin dia akan sedikit dry dan mungkin dia tak sama dengan webinar-webinar sebelum ini, sebab banyak webinar sebelum ini mungkin cerita pasal technical analysis, macam mana entry, macam mana profit, sedangkan tapi saya cuba untuk diverge sikit perbincangan kita kepada benda lebih penting daripada setakat benda-benda entry, TP, cut loss, TA apa nak guna. Benda tu dah biasa dengar dekat luar kan. Saya cuba bawa something new dan something different. Okay, kalau kita tengok okay, dan yang kelima banyak nak cerita ni. Yang dibincangkan malam ni, benda yang kita bincang ni mungkin bukan semua dapat dihadam 100%, dan bukan semua kita faham 100%. Saya faham tu sebab bila saya baca buku ni pun it's quite complicated, dan saya cuba bawakan dia dengan bahasa yang lebih mudah, tapi itu pun saya rasa agak sukar juga untuk difahami, tapi tak penting untuk kita faham 100%. Itu yang kita kena ingat. Dalam sesuatu perbincangan, kita tak perlu nak faham 100% apa yang saya sharekan. Cukuplah kita faham semampu kita, tapi yang lebih penting adalah kita apply apa yang kita belajar pada malam ni dalam sistem trading kita nanti.
Okay, dan juga idea yang dibincangkan malam ni maybe sedikit technical, conceptual dan dry. Sebab kita tak tengok chat banyak sangat, tapi kita lebih melibatkan benda-benda baru tentang risk management. Tapi benda ni penting sebab tu maybe bosan sedikit, tapi bagi saya penting untuk kita tahu. Dan dia akan lebih matematik sikit malam ni. Okay, itu sedikit disclaimer lah, warning sikit untuk prepare sikit. Okay, dan kenapa saya kata, kalau siapa yang mungkin dah lama sedikit dalam dunia trading, mungkin dah faham yang emotion, risiko, money management ni benda yang lebih penting untuk kita jaga dalam trading kita. Mungkin ramai dah pernah alami loss yang besar. Bila alami semua tu, itu adalah pengalaman yang akan merealisekan kita yang sebenarnya teknik trading system ni kita dah biasa dengar, tapi yang lebih susah untuk dijaga adalah psikologi, disiplin, emosi. So ini adalah benda yang saya suka untuk fokuskan untuk kita semua supaya kita lebih fokus at the benda yang lebih penting. Jangan fokus pada benda yang kurang penting, lebihkan perhatian kita kepada benda yang lebih penting. Okay, sedikit pengenalan pada Dr. Ventap. So, beliau adalah lulusan PhD dalam bidang psikologi daripada University of Oklahoma Health Science Center. Certified Master Practitioner of NLP, Certified Master Timeline Therapist, dan banyak lagi lah certification beliau. Tapi ringkasnya dia ni ada qualification in psychology. So, banyak buku-buku beliau ni banyak tentang psikologi lah juga. Dan sumbangan terbesar beliau dalam dunia trading yang bantu ramai trader adalah bantu dalam psikologi punya konsep, trading system dan emotional punya benda. Kan self-sabotage tu maksudnya macam mana kita nak overcome orang trader-trader yang suka mencederakan diri dia dengan memblow account dia daripada banyak modal jadi hangus. So itu adalah dia punya specialty. Dan antara buku-buku tulisan beliau adalah banyaklah buku tulisan beliau, Super Traders, itu yang famous, saya pernah cerita dah sebelum ni, dan ada yang ada dengan saya dekat sini juga, Trade Your Way to Financial Freedom. Saya ada buku dia hampir semua, dan ada buku Ventap ni juga, Position Sizing Strategy, ada dekat sini juga. Okay, so buku ni tebal, ambil masa untuk baca. Saya ambil masa lebih 20 jam untuk baca, susun apa semua. So saya harap benda ni akan berguna untuk tuan-tuan dan puan semua. Saya cuba bagi as concise as possible for all of you. So 5 perkara yang kita akan belajar pada malam ni adalah memahami 10 golden trading rules, memahami risiko dan cara menggunakan R multiples. Maybe R multiples ni konsep yang saya pernah cerita sebelum ni, tapi kita akan go lebih detail sedikit. Macam mana nak menganalisa kualiti sistem trading kita. Kita ada banyak trading system, kan? Tapi how? Macam mana kita nak define? Okay, trading system kita yang pertama, contoh trading system A. Kualiti dia grade A. Yang kualiti trading system B, kualiti dia grade E je. Fail lah lebih kurang. Macam mana cara kita nak analyze benda tu? Ataupun kita dah ada tak cara untuk kita membezakan mana trading system yang lebih better daripada the others? So ini Ventap bawakan benda ni. Yang keempat, mindset agar kita boleh berfikir seperti seorang ahli statistik. And instead of just tengok macam tu je, kita nak fikir in mathematics dalam trading kita. In mathematics, maksud saya adalah berfikir dalam term risk and reward. Dan yang kelima, apakah itu psikologi berat sebelah yang wujud dalam perdagangan FCPO ataupun dalam bahasa Melayu dia mungkin confusing sikit, tapi dalam bahasa English dia lebih kurang psychology bias yang wujud dalam FCPO ni. Kan ada banyak psychology bias. Semua ni ada banyak, kita boleh cerita 10 jam sebenarnya semua benda ni, tapi saya bahkan sejam, so akan banyak lah mungkin slide-slide yang saya rasa tak berapa penting, saya akan skip sikit. Okay? So yang pertama adalah 10 golden trading rules yang ada dalam perdagangan. Okay, so kalaupun kita tak dapat tangkap semua yang dalam malam ni, bahagian satu ni pun dah cukup untuk kita bawa something yang very can make a difference kepada trading system kita. So fokuskan yang ni dululah. Okay. Yang ni yang paling senang nak faham, paling biasa dengar mungkin, tapi selepas ni akan mungkin sedikit sukar. Okay. Yang pertama adalah Ventap memesan, ini semua adalah pesan Ventap, 10 golden trading rules yang beliau implementkan kepada saya terbaca message slide tadi. Kepada pembaca-pembaca buku beliau adalah yang pertama, jangan buka new position ataupun jangan buka any position tanpa mengetahui initial risk kita. So, apa maksud risiko awal? Risiko awal adalah kita dah tahu bila kita nak entry dekat any point dekat chart tu, kita tengok harga bergerak downtrend contohnya. Contoh dalam chart dekat bawah. Kita tengok harga tengah bergerak ke bawah. Okay, so kalau untuk tuan-tuan dan puan semua, boleh share dekat chat. Korang semua akan cari entry short ataupun long. Boleh share dekat bawah. Okay.
So, bila kita dah decide, kita nak short ataupun long, sebelum kita nak fikir, oh mana harga aku nak entry, sekarang harga 3440 kalau tengok pada gambar ni. Okay, kalau korang semua, korang akan entry ke harga berapa? Just based on this chart lah. Ni maybe dia ke chart, tapi just bagi satu rough number. Okay. Kalau contoh kita nak entry dekat harga 3450, sekarang 3440 kan, kita kata kita nak entry ke harga 3450, kita dah decide. Dekat mana kita nak cut loss? So ini benda yang perlu kita tahu. Kenapa kita perlu tahu? Sebab kita tak tahu. Kita nampak harga short, tengah downtrend, tapi kita tak tahu harga akan terus ke bawah ataupun tidak. So kita tengok daripada chat, ada banyak Ada yang nak entry 3480, 3520, lagi jauh ke atas. Alright? So kita tengok sekarang tengah short ke bawah kan. Apa jadi kalau kita tak letak kita punya risiko awal ataupun kita tak set cut loss level kita. Dia akan jadi, okay, tadi kita punya harga dekat sini. Yang ke bawah ni Kalau dia nampak macam nak sambung ke bawah kan. Tapi unfortunately harga tak terus sambung ke bawah. Masa ni lah harga rebound ke atas sebelum dia meneruskan ke bawah. Dan kalau kita tengok sini, harga ke atas ni lebih daripada 120 ticks. Dia sampai dekat 3560 sini. So, kalaulah kita tak letak kita punya cut loss level, kita dah akan rugi dekat sana 120 ticks lebih kurang. So, itu adalah benda yang very common advice, tapi kena penting. Kita kena letak, tahu di mana kita nak cut loss bila kita nak entry. Kalau bila kita tak tahu mana kita nak cut loss, jangan buat any entry dahulu. Okay, itu yang pertama. Yang pertama panjang kena laju sikit. Okay, yang kedua adalah kita gunakan R multiples sebagai risiko awal kita untuk set untung dan rugi dalam trade kita. Okay. Apa maksud R multiples? Okay, contohnya jika risiko kita untuk FCPO adalah RM100 dan kita dapat untung RM200. Okay, contoh kita nak trade, kita dah set cut loss kita 4 ticks. 4 ticks RM100 dan kita dapat untung RM200 instead of 100. 100 rugi kita tadi Kalau kita rugi 100. Tapi kita dah tak kena cut loss, kena TP, dapat RM200. So RM100 tadi bersamaan dengan 1R. Okay, 1R ataupun 1 risk, lebih kurang lah. 1 risk, satu reward, kita panggilnya 1R. Dan kalau kita dapat untung RM200, 2 kali ganda daripada risiko kita tadi, maka kita dah buat 2R. So ini adalah R multiples. Kita gunakan konsep R instead of dalam bentuk nilai ringgit. Okay. Kalau risiko kita RM100 dan kita rugi RM150, kita dah set, saya nak cut loss 4 ticks RM100. Tapi kita rugi RM150. So kita dah rugi 1.5R kat sana. Okay, boleh faham ke konsep tu? Ini konsep yang mudah. So kita Ventab mengajar kita untuk berfikir dalam bentuk risk dan reward. Okay, dan risk dan reward dia definisikan dalam bentuk R multiples. Okay, sebagai contoh dalam gambar di bawah. Okay, kita harga yang tertinggi adalah 3327. Dan sekarang harga berada dekat 3318. Okay, katakan kita short dan kita nak cut loss di atas 3327. Okay, nampak line orange tu Okay, kalau kita nak entry dekat 3321 dan kita kata kita cut loss 3327, cut loss kita adalah 6 ticks. So 6 ticks dekat sini dalam plan kita bersamaan dengan 1R. Itu adalah 1R kita. Dan kita set, bila kita dapat untung 30 ticks, kita dah dapat 5R. Sebab 6 kali 5, 30, kita dapat 5R. So ini adalah R multiples. Kita berfikir dalam bentuk R multiples. So bila saya tanya, lepas slide-slide ni kita akan bincang dalam bentuk R lah. So ini nak faham, boleh faham semua? R ni simple je sebenarnya. So kalau kita dah set contoh 1R 10 ticks, kita dapat 100 ticks profit, kita punya profit adalah 10R. Okay. So, Ventab menasihatkan dan saya rasa ramai profesional dan legendary traders akan nasihatkan untuk hadkan risiko kita kepada 1R ataupun kurang. Kita lebih baik untuk kita dalam SCPO especially, my habit adalah saya define saya punya 1R berapa. Contohnya 1R saya yang saya fixkan kepada, saya cuba untuk fixkan adalah contohnya 10 ticks contohnya. So, kita kena kurang, setiap risiko kita kena kurangkan. Okay, every entry kita, risiko kita hanyalah 1R sahaja. 10 ticks sahaja. Jangan ambil risiko yang lebih 20 ticks, 30 ticks. So, lebih kurang macam tu konsep dia. So, kalau kita dah set stop loss asal kita, lepas tu kita ubah dia semakin ke bawah. Kan? Contoh kita dah set cut loss 10 ticks, kita tak letak hard stop loss ataupun kita tak queue siap-siap. Harga makin turun, kita mana lama, boleh naik kot. Kita tukar sikit lah ke bawah. Ini benda saya pernah buat lah. Dan bila tak letak stop loss, kita akan buat macam tu. Ataupun kadang-kadang dah letak stop loss pun.
harga dah turun, kita letak stop loss 9 tick, 10 tick contohnya. Harga dah turun 9 dah. Kita tengok kan, asyik tengok je lama nak kena stop loss ni. Tapi macam boleh naik. Kita pun tarik sikit kalau dekat CQG ke, kita drag sikit ke bawah. Okay, bagi 20 lah. Supaya tak kena. Lala dia turun balik ke 19 tick pula. Alamak, sayang pula 10 tick tadi kan. Kalau kena 10 tick dah okey dah. Kita tunggu dia rebound 10 tick lah. Baru kita cut loss, kita turun lagi ke bawah. Kan ini benda yang mungkin korang pernah alami lah. Okay, saya pernah alami benda tu. So saya faham benda tu. So tapi dia akan menjadi masalah kepada kita kalau kita biasakan diri kita buat benda macam tu. Dan sebab daripada asal-asal rugi kita adalah 10 ticks, kita akan rugi 2R, 3R ke atas. Bila kita main drag kita punya risiko. So hal ni lah yang membuatkan kita rugi 4R ke atas. Dan mungkin sistem kita sebenarnya dah okey. Trading sistem kita dah okey. Tapi bila kita asyik drag macam tu, tukar kita punya R, kita membuatkan sistem kita yang asalnya profitable menjadi losses ni sistem. Okay, so ingat, minimize. Hadkan rugi kita hanya 1R sahaja. Okay, so pastikan keuntungan kita secara purata pula adalah lebih daripada 1R. Katakan kita ada untung 10R dan rugi 9 kali 1R. 1R, setiap rugi kita 1R. Tapi 9 kali kita rugi. Tapi kalau kita tambah semua, kita akan dapat untung bersih 1R. Maka walaupun kita rugi 90% daripada trade kita, kita masih buat duit. Sebab purata keuntungan kita adalah besar. Dan inilah kelebihan untuk ada purata untung yang lebih besar daripada 1R. So ingat, bila kita ambil trade, kita kena, kalau boleh, bila kita trade, kita risikokan 1R, kita target 4R, 5R. So that, bila kita rugi banyak sikit pun, untung-untung kita yang kecil, yang tak banyak tu, tapi besar, akan cover losses kita. Okay, boleh faham konsep dia setakat ni? So konsep, kalau kita tengok macam ni, secara mudah dia adalah, kita boleh tengok, kita ada 10 win rate untuk sistem ni mungkin 10% sahaja. Tapi sebab sistem kita, satu win kita boleh dapat sampai 10R. Tapi yang lain semua kita limitkan losses kita. Setiap kali loss 1R, 1R, 1R. At last, walaupun orang nampak, alamak, sistem saya 10% je lah winning rate. Nampak macam, alamak, awak punya sistem ni teruk lah. Tapi dia tak tahu, masih profitable sistem dia. Walaupun hanya ada win rate yang kecil. So nak kata, win rate ni bukanlah penentu. Menentukan trading system tu adalah trading system yang baik ataupun tidak. Tidak. Tapi kita punya R multiples, macam mana kita bahagikan dia. Okay. So rumusan daripada first 4 rules adalah, kita basically secara simple adalah cut our losses short and let our profits run. Itu adalah secara simpelnya. Inilah sebenarnya benda sama yang Ventab cuba bawa, cuma dia bawakan dalam satu bentuk yang lain, iaitu dalam bentuk R multiples. Okay. So 4 peraturan pertama ni tujuan dia, dia punya the ultimate goals adalah untuk pastikan kerugian kita wajib 1R sahaja ataupun kurang. Dan untung kita lebih daripada 1R, berkali-kali lebih tinggi. Okay. Sebab this in the long run akan memastikan sistem kita menjadi sistem yang baik. Kita akan go lagi detail lepas ni. Kan, Nobel Prize untuk ekonomi, Nobel Prize winner untuk ekonomi pada tahun 2002, Daniel Kahneman, mungkin ada yang pernah dengar nama dia banyak tulis buku. Dia ada buat satu kajian tentang prospect theory. Secara ringkasnya, teori ini menunjukkan kita, manusia ni ada natural bias untuk cut profit short and let losses run, yang bertentangan sama sekali dengan golden rule. Kita ingat macam kita, alamak, kita ni selalu cut profit short, let losses run. Kita seorang je rasa benda tu. Tapi sebenarnya benda tu adalah human punya nature yang telah dijumpai oleh Daniel Kahneman. Okay, dia adalah satu biasness yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Kalau anda tengok dalam gambar ni, inilah kajian yang dijumpa. Bila kita dapat gain, kita akan rasa macam, tengok gambar ni, dia adalah satu gain yang sama. Tapi RM100 gain yang kita dapat, kita akan rasakan perasaan yang lebih kurang. Berbanding kalau kita rugi RM100. So RM100 kalau kita rugi, dia punya nampak, ke bawah dia lebih bawah. Ini perasaan kita lah, lebih kurang, psychological. So kalau kita rugi RM100, kita punya psikologi tu rasa lebih sakit. Berbanding dengan kalau kita untung RM100, psikologi dia sikit je. So sebab itulah manusia ni tendensi dia, bila rugi, dia nak besarkan lagi. Sebab terasa sakit sangat nak cut losses tu. Dan bila profit cepat betul nak tipi. Sebab dia takut. Dia takut. Ada tendensi. Okay, so benda ni sebenarnya telah dikaji lah. Dan nama dia adalah prospect theory. Masing-masing nanti boleh go more details lah untuk teori ni. So yang kelima, fahami sistem trading kita dalam bentuk average purata R
dan standard deviation R multiples kita. Okay, so kita akan lebih berat sikit. So, apa maksud Ventap? Sistem kita akan hasilkan banyak trades. So, hasil profit loss daripada setiap trade kita tu kita boleh express kan menggunakan R multiples. So, instead of kita gunakan loss 7 ticks, profit 20 ticks, kita tukar semua itu dalam bentuk R. Loss 1 R, profit 2 R, 3 R, 4 R. So, kita tukar sistem menggunakan R multiples. So, daripada R multiples, bila kita tukar sistem tu, kita dah boleh kira mean dan standard deviation untuk R multiples kita. Kita boleh kira purata R multiples kita ataupun purata profit kita dan standard deviation R multiples kita. Kenapa penting? Kita akan tengok selepas ni. So, expectancy. Kita akan tengok tentang expectancy juga. Expectancy itu basically adalah, senang cerita adalah purata R multiples lah. Kita nak ringkaskan. Okay. Kita akan tengok lagi detail tentang R multiples selepas ni. Standard deviation, saya nak sentuh sedikit adalah, kenapa standard deviation ni penting. So, ini kita go more mathematics. Mungkin ada yang, macam saya kata tadi, kita tak perlu apply semua mungkin. Tapi kita dapatkan idea apa yang Ventap kata dan cuba blendkan dengan sistem kita, apa yang kita rasakan penting. So, ada yang mungkin terlampau complicated, kita rasa tak nak lah. Tapi the idea tu kita cuba apply. Okay, kenapa standard deviation ni Ventap masukkan dalam dia punya pengiraan? Sebab kita nak every profit kita, macam contoh, kita nak ada sistem yang consistent. So, standard deviation ni kalau kita belajar, dia mengkalkulatkan variability. Ataupun contohnya, kalau setiap profit kita ada 10 trades. Trade pertama untung 1 tick. Trade kedua 2 ticks. Tiba-tiba trade ketiga 100 ticks. Trade keempat 1 tick balik. Trade kelima 1 tick lagi. So, itu maksudnya ada besar standard deviation dia. Sebab tiba-tiba ada 1 ticks. And so, dia tak berapa, orang kata tak, standard deviation dia akan besar lah. So, tak berapa konsisten lah, senang cerita. Tapi kalau dia selalu, setiap trade dia memang untung 2 tick, contohnya, dia very standard deviation dia akan jadi kecil. So, maksudnya kita tahu sistem ni, dia tak deviate banyak sangat. Dia boleh diharapkan, ada konsistensi yang lebih. Okay, itu lebih kurang macam tu. Okay, ini tak apa. Okay, yang keenam, bina objektif utama untuk trading kita. Okay, ini pun saya tak sentuh banyak. Okay, yang ketujuh ni. Berlatih menggunakan position sizing yang proper untuk mencapai objektif kita. So, Ed Seykota, siapa yang pernah dengar nama dia, pun salah seorang trader yang legendary. Dia pernah cerita dekat student dia pada tahun 1991 dekat Hawaii. Antara soalan terpenting yang kita boleh tanya pada diri kita sebagai trader selepas kita dah tahu expectancy sistem kita. Maksudnya kita dah tahu every trade kita, berapa profit kita, average profit kita boleh dapat. Lebih kurang macam tu. Of course ada rugi, ada untung. Tapi in average kita ada satu sistem. Kita dah tahu dah. Kalau dalam 10 trade, ada untung rugi pun. In average, aku akan dapat 1 R per trade. So, itu kita boleh kira benda tu. So, kalau kita dah tahu ekspektasi sistem kita, yang kita boleh berapa banyak kita soalan yang kita boleh tanya kemudian adalah berapa banyak yang kita sepatutnya trade. Berapa modal kita nak guna. Ini adalah persoalan position sizing. Adakah kita nak masukkan 1 lot, 2 lot, 10 lot, 20 lot? Itu kita boleh tahu selepas kita dah tahu dah. Kita punya sistem ni profitable ataupun tidak. Kalau profitable, berapa banyak profit boleh dapat per trade. Okay. Okay. Kemudian ke-8. Saya kena cepatkan sikit. Tengok masa semakin ni. Banyak pula cerita. Okay, yang ke-8 adalah kira sistem quality number untuk beri kita idea tentang cara nak gunakan position sizing dalam sistem kita bagi mencapai objektif kita. Okay, a very fancy word. Tapi in short, sistem quality number ni adalah satu sistem yang Ventap bawakan untuk kita classifykan sistem-sistem kita, sistem trading yang kita ada. Contohnya kita nak buy on breakout, buy on EMA contohnya, ataupun buy on pullback. Kita nak gradingkan setiap sistem-sistem ni. Kalau kita buy on breakout dekat time frame 5 minit contohnya, berapa dia punya grade? Adakah selalu untung ke selalu rugi? Ini paling simple lah. Kalau selalu untung, okay, grade A. Kalau selalu rugi, okay, ni grade F. Okay, tapi dia ada calculation yang digunakan supaya kita boleh nampak sistem kita secara objektif. Dan biasanya kita main agak-agak je kan. Ini selalu untung lah. Selalu trade untung je. Selalu trade rugi je, kita main agak-agak. Tapi Ventap bawakan sistem secara matematik dan tersusun untuk kita cari mana yang lebih untung sebenarnya. Supaya kita tak terikutkan emosi kita. Kita tahu secara objektif mana sistem yang okey. Okay, itu ada sistem quality number. Kita akan tengok lepas ni. Kemudian yang ke-9, golden trading rule tadi masih tentang golden trading rule.
adalah fahami gambaran besar tentang faktor yang memengaruhi pasaran. Contoh FCPO. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi FCPO? Ada masa FCPO ni buat sideway lama. Ada masa dia very volatile. Apa news-news yang boleh affect FCPO? Dengan pelbagai faktor yang mempengaruhi dunia FCPO ataupun crude oil ke, kita mungkin memerlukan 3 hingga 4 sistem yang mematuhi peraturan di atas, nombor 1 sampai 8 di atas, supaya kita boleh gunakan switch. Bila market tengah behavior macam ni, kita gunakan sistem 1. Bila behavior macam ni, kita tukar sistem yang lain. Kan mungkin satu sistem tak boleh fit all the time. Okay, itu adalah kepentingan memahami gambaran besar. Dan yang kemudian yang ke-10 adalah untuk kita ikut semua 10 task dalam trading yang kita dah senaraikan dekat atas dan masterkan. Okay, kita dah ada list 9 tadi dan ke-10. Yang ke-10 ni basically Venta kata kena ikut lah. Kan tak guna cakap je, tapi kita kena ikut. Kena follow everyone dan masterkan. Okay, so this one is quite macam academic sikit lah. Ada point-point dia. Tapi ini penting lah kalau boleh macam list down, ingat selalu dan jadikan habit dalam harian kita. Okay, so kemudian kita tengok bahagian kedua. Okay, setengah jam je lagi. Memahami risiko dan cara menggunakan R multiples. Okay, so ini pun banyak kita cerita. So, macam saya kata kalau diberi masa 10 jam pun boleh kita gunakan. Saya cuba singkatkan mana yang penting. Okay, so ada 5 benda untuk kita tengok dalam bahagian ini. Kita nak define risiko tu apa. Memahami R multiples. Ini pun penting juga. Kalau tak dapat bahagian 3, 4, 5 tak dapat tangkap habis pun, bahagian 2 tangkap pun saya rasa dah boleh apply sikit dalam sistem trading kita. Okay, macam mana kalau tak tahu risiko awal? Expectancy dan variability. Okay, so first, untuk kita define risiko kita. So, risiko ni basically berapa banyak kita akan rugi daripada setiap unit pelaburan trading kita. Sama ada satu lot saham ataupun satu lot futures contract. So, ini kita gelarkan sebagai risiko awal ataupun kita ambil, lepas ni kita define ni sebagai 1R. Apa 1R kita? Contoh, mungkin ramai dalam saham sini yang baru nak masuk FCPO. Contohnya dalam saham, kita beli saham pada harga 50 sen dan kita nak cut loss kalau jatuh ke 46 sen. Berapa risiko awal kita? Risiko awal kita adalah 4 sen dan dalam kes ni 1R adalah 4 sen. So kalau kita beli 1,000 unit, 10 lot, maka risiko kita adalah RM40. Okay. So itu adalah 1R kita. Okay. Contoh kedua, FCPO. Kita long FCPO harga 4,000 dan cut loss kalau harga jatuh ke 3990, 10 ticks. Berapa risiko awal kita? Apa 1R kita? 1R kita adalah RM250. So ini adalah 1R kita. RM250 adalah 1R. Okay. So memahami R multiple. So kita semua untung rugi, kita kena kaitkan dengan risiko awal. Kita nak kerugian kita 1R ataupun kurang. So katakan kita cut loss masa FCPO jatuh daripada 4,000 ke 90, 10 ticks. Kita kena ikut. Kalau kita cut di masa dia jatuh lebih daripada 10 ticks, maka kerugian kita tadi daripada 1R boleh jadi 22R, 3R, 4R. So kita nak elakkan ni sebanyak mungkin. Dan ini antara benda yang maybe sangat susah untuk dibuat sebab tangan kita sangat gatal. Tapi kalau kita faham the mathematics behind it, mungkin kita akan lebih yakin untuk apa pun kita kena cut loss juga. Kena queue siap-siap kat cut loss. Maksud letak tangan tepi, ikat tangan. Kalau kita dah faham the mathematics behind it, maybe kita akan lebih yakin lah untuk buat. Okay. So, senario ideal yang ideal adalah untuk kita mendapat untung lebih daripada 1R. Contoh FCPO tadi, kalau kita long 4,000 dan nak cut loss dekat harga 90, at least kita nak TP tu kena lebih 1R. So, contohnya, mungkin dekat 4,020, 4,030, 4,040, itu adalah kita punya target. Okay, boleh nampak? Setakat ni boleh nampak ke? So, at least ini benda yang paling penting lah untuk korang semua. Okay, kalau korang target dah ready cut loss 8 ticks, 1R, korang 8 ticks contohnya. So, berapa target profit korang? Cuba share dekat ruangan message. Tengok sikit, ada yang laju. 24. 24 adalah 3R, betul. Okay, ingat define dalam R. Cuba define dalam R. Berapa R? Bolehlah 24/3R ke. Okay, kita tukar kepada R. 20, kalau 20 macam susah sikit. Kalau cut loss kita 8 ticks, kita nak TP 20 ticks. So dia akan jadi macam kita boleh buat, boleh, tapi dia akan jadi macam 2 point something R. Dia akan kalau kita nak translate pada R, dia akan susah sikit. 1, 2, 3 okey. 1, 2, 3 okey. 1, 2, 3 bagi saya adalah minimum.
Itu adalah minimum lah. Dalam FCPO 1 to 3 adalah minimum yang sebagusnya untuk my system. Okay, so contohnya, okay, kita long FCPO harga 4,100 dan nak cut loss kalau harga cecah 4,090. Okay, tapi kita overknown dan dia gap down 50 ticks. Kita dapat cut loss dekat harga 4,040. So 60 tick loss tadi itu adalah berapa R? Okay, kita quiz sikit. Kita quiz. Okay, nak pastikan semua faham. Berapa R kalau kita cut loss dekat 60 ticks? 6R. Okay, Agus? Okay, laju ni. Alright. Yang kedua, kita long FCPO, so kita dah loss 6R. Ingat, so itu adalah risiko kalau overnight overnoon. So untuk trader awal, sebaiknya jangan overnight overnoon lah, sebab dia akan ada uncertainty. Kita akan merisikokan possible lebih daripada 1R. So sangat very risky. So kita tadi kalau kita dah loss 6R, dah kacau sistem kita lah. Kita dah tahu dah kalau kita loss 1R, kita profitable. Tiba-tibalah kita gatal tangan overnight overnoon. Kena 6R, settle lah. Kalau kita untung pun susah mungkin nak recover balik. Sebab tu, stick to the system. Elakkan benda-benda yang boleh besarkan losses kita. Okay, yang kedua, kita long FCPO harga 4,320 dan kita nak cut loss kalau harga cecah 4,300. Okay, tapi kita dapat jual dekat harga 4,400 dapat profit. So, berapa untung kita dalam bentuk R multiples? Berapa R? Okay, right 4R, betul. So, 4R. So, 1R sini berapa? 20, 4,320 tolak 4,300, 20 ticks. So, 1R kita dah design 20 ticks. Kita set 4R profit. Kita dapat jual 80 ticks. So, dapat 4R profit. Okay? So, nampak majority faham. So, macam mana kalau kita tak tahu risiko awal kita? Contoh, kita dah ada banyak kan dalam statement kita. Kita dah pernah profit, kita dah pernah trade banyak sebelum ni. Tapi kita tak tahu sebelum-sebelum ni lah. Ini kalau case sebelum-sebelum ni. Kita nak kira average kita punya sistem punya profit ataupun loss berapa. Tapi kita tak set. Sebelum kita main random je. Ya, contoh, okey lah 15 lah. Tengok-tengok, okey lah 30 lah. Kita main ikut kita. So, macam mana kita nak kira kalau tak tahu? So, cara dia adalah kita boleh cari balik gambaran kasar R multiples. Kalau kita gunakan flexible exit. Kita panggil dia flexible exit. Kita boleh cari purata loss kita dan kita definekan itu sebagai 1R. Kita tengok lah. Contoh ini contoh saham. Tapi benda yang sama dalam FCPO. Contoh FCPO semalam, average loss trade 1 adalah 20. Lepas tu 10. Lepas tu 15. Cari purata berapa, itu adalah average 1R kita. Okay. So ini kita dah define dia lah. Kita dah tahu profit dia bila kita dah tahu, bila kita dah tahu sini, ini semua losses, kita dah kira dah, average losses kita berapa. Average loss adalah RM6,000 contohnya. So average adalah 1,200. So 1,200 ni adalah 1R kita. So kemudian kita jadikan risiko kita 1R untuk kita kira sistem kita. Ini adalah risiko kita 1,200. Nampak dekat sebelah sini. So semua dah dia set 1,200. So lepas tu kita kira balik kita punya profit sistem kita tadi. Contoh kita trade sini kan CSCO ataupun FCPO sini dapat untung 2,317. So kalau dalam R multiples kita compare dengan R kita yang ni, ini adalah 1.93R. So kita gunakan ini sebagai benchmark kita lah 1,200 tadi. Dan kita boleh kira sini average R kita adalah 0.811. So average 0.811 ni maksudnya lebih kurang setiap trade kita purata kita akan dapat 0.811R untung. So it is a profitable system lah in secara sedang cerita. So kemudian keempat adalah expectancy. Okay, mungkin kita tak dapat nak go through betul-betul expectancy ni apa. Tapi saya nak at least korang faham definition dia. So expectancy ni basically adalah average profit per risk, yang per ringgit risk. Untuk setiap ringgit yang kita risikokan, berapa profit kita boleh dapat balik. So kalau kita dapat kurang daripada kita risikokan RM1, tapi kita dapat kurang daripada RM1, dia adalah rugilah. Kalau kita setiap RM1 yang kita risikokan, kita dapat RM10. So memang untung sangat. Okay, itu expectancy secara kasarnya macam tu. Ataupun nak lebih senang, dia adalah average profit lah. Lebih senang formula dia mungkin nampak complicated sikit. So tak payah hafal formula, tapi faham konsep. Okay, kita nak tengok cara kita tengok expectancy. Saya rasa kita go kiraan sangat sebab masa tak banyak. Tapi nak kata adalah bila kita gunakan formula expectancy tadi tu, kita akan tahu sistem kita yang ni, yang tadi yang kita tengok table ni, expectancy dia adalah RM1.9
1.096. Okay. Itu adalah ekspektansi dia. So, for every RM1 yang dia risikokan, dia akan dapat 1.096. So, masih profit tapi tak berapa banyak lah. So, kita akan tahu. Bila kita ada data ni, kita tahu lah. For every trade kita tahu kita akan dapat RM1.096 semula. Mungkin ada yang rugi, mungkin ada yang untung banyak, tapi puratanya macam tu. Okay. Tapi kalau complicated sangat, kita guna sahaja purata R multiples untuk kita kira ekspektansi kita berapa. So, pentingnya ekspektansi ni adalah ataupun average R multiples. So, kita tahu. Contoh, bila kita trade, kita mungkin target satu minggu ada 100 trades. Okay. Kita tengok besar awal-awal kita dah kira ekspektansi kita mungkin 2 R atau cost ataupun 2 mungkin banyak sangat kan. Mungkin 1 R lah, 1 R. So for every trade, average kita profit 1 R. Okay, kita dah kira dah sistem kita. So kita macam bila kita trade first, rugi. Trade kedua rugi, trade ketiga rugi. Tapi bila kita dah ada data ni dalam kita punya kepala, kita tahu dah sistem kita biasanya menghasilkan this kind of results. Expectancy dia adalah 1 R selepas 100 trades. So kita teruskan je lah trade macam biasa. Kita jangan risau dengan kerugi-rugi tu sebab kita dah limitkan setiap kerugian kita adalah negatif 1 R. Tapi kita tahu, bila kita profit nanti, trade ke-4 dapat 5R, trade ke-6 dapat 7R contohnya. Kemudian trade ke-8 rugi, trade ke-9 rugi, trade ke-10 rugi. Dia akan membina satu mindset yang mana kita dah tak peduli sangat rugi-rugi yang kecil. Rugi-rugi kecil ni kita abaikan. Kan kadang-kadang kalau biasa dalam grup kan, kita akan rasa macam, alamak, kena cut loss lah, alamak, rugilah. So, benda ni kadang-kadang kacau mindset kita sebab kita rasa kita nak sentiasa betul. Kita ada satu psikologi, kita nak, kalau boleh setiap trade tu untung. Which is a very wrong psychology. Yang mana kita akan touch dekat hujung nanti. Adalah psychology bias. Kita tak perlu, kita jangan ada mindset macam tu. Sepatutnya kita ada satu mindset, mathematical punya mindset. Kita ada satu sistem, follow je sistem, rugi 8 kali pun, kalau 2 kali untung, kita tahu kita masih boleh profit. So itu yang Ventab cuba buat. Secara dia punya, the big picture ni cuba buat. Walaupun nampak complicated. Okay. So, ringkasan ekspektansi adalah purata R multiples dalam sistem kita. Alright. Daripada banyak-banyak trade yang kita ada. So, contoh trade di atas ekspektansi kalau kita tengok dekat sini, ekspektansi dia dekat bawah ni, average R multiples dia adalah 0.966R. Okay. So, maksudnya, kalau kita dengan info tu, kita boleh expect, dalam 10 trade, kita boleh dapat 9.66R. Dan dalam 100 trade, kita boleh dapat 96.6R. Ini tak adalah kata confirm dapat sebab trade ni is very subjective. Tapi ini adalah rough idea. So kalau 1 R tadi kita dah set adalah 5 ticks contohnya. So selepas 100 trades, tak kira lah ada 50 rugi pun, kita dah boleh expect untuk dapat dalam 100 R. 100 R kali 5 dalam 500 ticks dalam 100 trades. So kita ada that kind of expectancy dalam sistem kita. Okay, ini tak apa. Okay, so yang kelima adalah variability. So tadi kita cerita tentang purata ataupun average. Okay, tapi kita juga kena tahu yang mana kalau kita ada hasil, kita ada profit yang mungkin dia punya, kita dapat profit tu berbeza jauh sangat daripada average profit kita. Ini kita panggil sebagai variability. Kan macam saya cerita tadi, kalau biasanya kita dapat profit 2R. 2R. Sekali 2 dapat 10R. So ini adalah yang kita panggil outliers lah, ataupun variability yang besar sedikit. So untuk memahami sistem kita ni sejauh mana dia boleh deviate daripada average, kan dia boleh lari daripada purata, kan kita expect dapat average. Tapi kita punya expectancy mengira juga benda-benda yang outliers tadi ni, yang besar ni, 10R. So takut kita dapat macam false hope lah, harapan palsu. Oh kita pernah dapat 10R lah. So kita nak kira, kalau contohlah, kita expect daripada 100 trades, kita boleh dapat RM5,000. Tapi mungkin dengan ada standard deviation kita kira tadi, variability tu, kita tahu RM500, kita boleh dapat RM5,000 plus minus berapa ribu. Mungkin plus minus RM1,000. Boleh lari sejauh tu. Mungkin boleh dapat RM4,000 ataupun mungkin boleh dapat lebih sikit, RM6,000. Disebabkan ada variability. Okay, boleh faham konsep variability tu? Ini variability yang saya takut ada yang tak faham. Boleh faham ke konsep dia? Dan kepentingan dia? Kalau boleh, kalau tak boleh pun boleh beritahu kat ruangan mesej lah. So, untuk memahami sejauh mana sistem kita boleh deviate daripada purata, kita nak kira lah standard deviation.
So paling best adalah kalau semua trade kita terletak dekat purata yang sama. Semua same average. Tak ada yang respon tu. Takut tak? Semua tak faham? Ke semua tengah fokus? Contohnya, setiap trade kita dapat 0.966R. Setiap trade sama. So, maksudnya ada kosong variability. Memang tak ada variance langsung. Tapi itu adalah, nak lagi faham lah variability tu. Okay. So, cara mudah kita nak kira variability ni sebenarnya senang je. Kita gunakan standard deviation dalam Excel. Berasap kepala. Okay, so ini memang, dia kalau saya cerita lebih detail, dia akan lebih berasap. Tapi kita nak faham the concept je. Fahamkan dia punya big picture. Okay, nak faham big picture. Okay. So kalau kita masukkan dalam Excel, kita boleh kira berapa variability kita, standard deviation of kita punya sistem. Kena buat kelas. Okay, so bila macam ni contohnya, kita gunakan Excel kita boleh dapat dekat bawah ni, kita masukkan dia formula standard deviation. Kita boleh dapat sini standard deviation adalah 3.14. So 3.14 variance for every TP dan cut loss. Semua tu kita kira. Okay, so kita kata standard deviation adalah 3.14, maksudnya kita punya R multiples, expectancy tadi, average R multiples kita, dia boleh berubah, dia boleh menjadi mungkin naik atas 3 ataupun turun bawah 3. Faham tak? Kalau kita expect dia, okay, every trade kita dapat 10R contohnya. Tapi sebab standard deviation dia adalah 3.14, secara mudahnya adalah mungkin dia boleh jadi 13R, ada masa boleh dapat 13R ataupun ada masa dikurang jadi 7R. Itu kita kena expect benda tu. Macam dia lari sebanyak tu. Okay. So, okay, ini tak apa. Okay, okay. Habiskan bahagian 2. Ada 15 minit lagi. Boleh ada 3 lagi bahagian ni. Kita ada 15 minit lagi. Okay. So, saya go a bit faster. R multiples dan statistik. Buku tadi, buku Ventap tu, Imran. Definitive Guide to Position Sizing. Ya, dia macam kelas statistik sikit lah. Okay. Tapi benda ni macam kita tak perlulah faham detail sangat kot sebab dia mungkin very complicated, tapi fahamkan konsep dia. Konsep dia untuk kita apply sikit-sikit dan pelan-pelan increasekan application dia dalam sistem kita. Itu yang saya buat lah. Saya tak apply semua 100%, tapi saya ambil dia punya gist, saya cuba ambil sikit-sikit. Okay. Okay, bahagian ketiga. Macam mana nak menganalisa kualiti sistem trading kita. So ini antara benda yang penting juga. Macam mana kita nak analyse, 5 cara nak analisa sistem kita. Macam mana kita nak ratingkan sistem kita. Dan yang ketiga, 4 dan 5 kita mungkin tak sentuh sangat. Okay. So, okay, ni pun soalan korang proaktif sikit kita 13 minit lagi. Cepat sikit jawab. Okay. So, apa 5 cara biasanya orang analyse sistem trading? Okay. Cuba gunakan gut feeling korang untuk pilih sistem mana yang terbaik daripada 3 sistem di bawah ni. Dan bagi tahu juga kenapa korang pilih sistem tu. Okay. 30 saat. Ya, sistem 3-1, 3-2, 3-3. So, dia ada win rate, dia ada multiples, ada banyak trades per month. Tu ada 3 data yang dia bagi. Okay, 30 saat je. Saya tahu yang banyak. 3-2. Okay, ada yang bagi 3-2. Bagi tahu sekali reason. Bagi tahu reason kenapa korang pilih. Ni kalau masuk panjang sikit, seronok sikit kita nak baca. Mungkin next time kita bagi panjang sikit. 3-1 malas trade. Okay, sebab nampak 10R. Okay. Okay. Bagi reason sekali. Deviation kecil. Oh, dia boleh kira terus deviation. Lagi dahsyat. Slow dengan number theory. Okay. So, trade lebih kurang. Tak overtrade. Alright. Kita go next. So, setiap sistem tu ada perbezaan daripada segi, kalau kita perasan, R multiples distribution dia berbeza. Maksudnya, kalau kita tengok sini, R multiples dia ada 1R, 5R, 10R, 1.3R berbeza. Win rates berbeza, 20%, 50%, 90%. Kemudian, expectancy pun berbeza kalau kita kira average dia berapa, dan bilangan trades berbeza. So, ada sistem yang ada win rate 90% dan ada yang 20%. Okay, ini kena berfikir sikit. So, mana sistem korang akan pilih? Fikir, kalau tak sebut pun fikir. So, mungkin dulu saya akan cari 90%. Tengok 90% ni, okay lah. Tinggi win rate ni, ambil terus. Okay. Tapi adakah itu sistem yang baik? Okay, next. Mungkin ni tak perlu kan. Okay, ni tak payahlah. Ni next ujian lagi untuk pilih. Tapi tak apa. Tak ada masa pula. Okay. So, method yang pertama biasanya orang buat adalah kita nak menyusun mengikut win rate. Ini cara majority people akan buat. Setuju tak? Okay. Soalan lagi.
Kalau setuju, kalau tak setuju boleh je tak setuju, tak ada masalah. Tapi saya macam tu lah. Biasanya kita, tinggi lah win rate. Carilah orang macam 100% win rate. Kita nak follow. Okay, tapi itu majority macam tu. Tapi mulai malam ni, korang akan ada satu mindset yang berbeza. Saya bagi mindset yang berbeza. So kalau kita tengok ikut sistem ni, ada 6 sistem sebenarnya tadi. Kalau kita susun ikut win rate, sistem 3-3 adalah yang terbaik. Okay, sebab 90% win rate. Kemudian ke bawah. Okay. Tapi kita tengok method kedua. Kalau kita susun ikut expectancy pula, ataupun average R. Okay. Maka sistem yang baik akan menjadi berbeza. Kalau sistem, kalau dua sistem tu ada expectancy yang hampir sama, kita boleh prioritize sistem yang mempunyai winning rate lebih besar. Okay. Tapi kalau kita susun dengan expectancy, dia akan jadi macam ni. Hampir terbalik dengan hasil susun mengikut win rate. Kalau kita tengok tadi, 3-3 paling besar, paling atas, nombor 1 sistem. Kalau kita susun ikut expectancy, 3-3 ni menjadi yang paling bawah. Walaupun win rate tinggi, tapi expectancy dia sebenarnya adalah negatif 0.1. Maksudnya, for every trade, kita akan rugi negatif 0.1 R. Walaupun win rate tinggi. Nampak? So, win rate tinggi sebenarnya tak menjaminkan apa-apa lah. Okay? Dia tak menjaminkan apa-apa kalau dia ada ekspektasi yang rendah. Sedangkan yang 3-5 ni, dia ada win rate yang rendah, tapi ada ekspektasi yang tinggi. Tapi dia menjadi terbaik. Tapi ini kalau kita susun ikut ekspektasi. Okay, tapi adakah ini sistem yang baik? Itu persoalan lagi. Nak lebih complicated lagi. Bukan complicated, nak lebih mendalam lagi. Method, ni antara ramai traders masih in a losing trade walaupun follow sistem ada win rate tinggi ni sebab ni lah. Sebab sistem tu ada negative expectancy. So, tapi menggunakan expectancy pun masih dikira cara yang agak lemah untuk kita evaluate sistem sebenarnya. Okay, cara yang ketiga pula adalah kita nak gabungkan expectancy kali bilangan trades. Ataupun berapa peluang kita dapat untuk trade dalam sebulan. Nama konsep ini adalah expectunity. Expectunity. Sebab mungkin sistem 1, expectancy tinggi tapi trade rendah. Tapi sistem 2, trade banyak. So, kita nak gabungkan dia. So, kita boleh dapat berapa average R based on number of trades yang kita dapat. So, ini expectunity. So, kalau kita susun ikut ni pula, kita akan dapat 3-5 still yang terbaik. Sebab dia ada 61.5. Dia punya expectunity. Okay, nampak kena laju lagi. So, kita kalau... tapi adakah ini masih yang terbaik? Dia belum lagi lah sistem yang mungkin terbaik, tapi ini pun dah good enough. Bagi saya, kalau kita dapat sampai ke level expectunity ni, dah quite okay dah. Sebab yang seterusnya dah lebih complicated. Okay, so at least faham sampai inilah. Sebab saya pun tak banyak masa. Takut yang lain tak faham sampai ini. Okay, untuk kita fahamkan sistem kita. Cuba cari expectunity of sistem kita. Kemudian yang keempat adalah based on drawdown. Tapi drawdown ni complicated sikit sebab kita kena ada simulation. Kena ada satu sistem yang boleh kira, macam ada kira lah. Based on 10,000 trades, past trade berapa banyak losses kita. So, kita abaikan dulu. Kita tengok sistem kelima yang saya nak sentuh malam ni adalah menggunakan statistik untuk evaluate sistem kita. Ataupun kita namakan ini sebagai sistem quality number. Inilah yang antara benda besar yang Van tak bawa dalam buku dia. Okay. So, macam mana kita nak... cara 1 dan 3 ni, bezanya adalah dia tak mengambil kira kesan variability. Maksudnya tak ambil standard deviation tadi itu. Itu antara main difference dia. So, kalau kita guna SQN ni, kita tengok dekat formula bawah ni, expectancy tadi, dia guna expectancy juga, tapi dia akan membahagikan dengan standard deviation of R multiples kita. Kita nak kirakan berapa variation of R multiples kita tadi. Supaya kita ada kita nak cari konsisten dalam kita punya R multiples lah, untung-untung dan profit-profit kita tadi. Okay. So, tujuan SQN ni, kalau kita tengok dekat formula dia, adalah kita tengok dia mengidakan R expectancy, R multiples expectancy. Tujuan dia adalah untuk measure profitability sistem kita. Kenapa dia bahagi dengan standard deviation? Dia nak measure consistency sistem kita. Dan kenapa dia kali dengan number of trades? Sebab dia nak measure reliability sistem kita. So, ini adalah the big picture again of SQN. So, kalau saya tak sempat pun cerita sampai habis, fahamkan benda ni. So, beza ni dengan sistem yang ketiga tadi yang kita gunakan, expectunity, adalah basically adalah consistency lah. Itu sahaja. Tapi kalau kita tak guna SQN pun, gunakan expectunity pun, for me is good enough. Okay. So, dia rankkan menggunakan ini, menggunakan data SQN. So, tujuan SQN ni, seperti mana tujuan yang style yang sistem ketiga tu pun, kita nak dapatkan rankkan sistem trading kita menggunakan data yang ada
untuk cari strategi trading yang berkualiti, yang memang dah proven based on statistics. Lebih kurang macam tu. So based on statistik, contohnya sistem breakout grade A, kita dah. Based on SQN ni tinggi. Sistem buy on EMA grade B. So kita tahulah, okay, kita akan fokus buy on breakout. Kita tahu mana kita nak fokus, cara mana nak fokus. Okay, itu tujuan utama dia. Dan bila kita gunakan SQN ni, kita akan nampak ada perubahan yang baru. Sistem 3-2 tadi ada positive expectancy yang paling teruk, tapi sebab dia ada standard deviation yang kecil, dia dah naik rank yang pertama. Dan sistem 3-5, walau tadi dia nombor satuan, tapi dia turun nombor 2. So not bad lah sebenarnya. So kalau nak gunakan 3 pun rasa, alah SQN ni pening sangat lah. Boleh go deep lagi lepas ni, ataupun mungkin saya akan cerita nanti lagi. Tapi kalau tak, at least guna expectancy atau expectunity untuk kirakan sistem kita. Okay. Kemudian, bila kita tengok dekat sini, summary dia adalah, kalau kita gunakan SQN, compare dengan expectancy, nampak beza lah. SQN, 3-2 yang terbaik. Kalau guna with 100 trades, 3-5 masih yang terbaik. Sama dengan expectancy punya method dan expectunity punya method. Okay, tapi yang 3-6 ni, based on expectancy, dia bagus tadi kan. Tapi bila kita gunakan SQN, dia dapat nombor 4. So, dia akan berbeza ranking dia. Kalau kita guna SQN dan mengambil kira variability tadi. Okay. So kalau gunakan SQN ni dia ada dia punya score yang Ventap yang dia definekan. Kalau dia less than 1, ini pun antara konsep yang bagus Mungkin kita tak go deep, tapi konsep yang bagus untuk kita scorekan sistem kita. Contohnya sistem A, score dia adalah 3. So kita kata 3 ni good system. Kalau score more than 7 adalah holy grail system. Itu Ventap kata. So holy grail ni sebenarnya bukan pada teknik, tapi pada risk management kita. Kalau kita dapat cari sistem yang mempunyai risk archetypes yang paling bagus, dia akan menjadi holy grail system. So siapa yang mencari holy grail system, kalau dapat fahamkan tentang SQN dan risk management, position sizing yang baik, maybe kita akan jumpa. The holy grail sebenarnya bukan pada teknik, tapi pada cara kita mengawal risiko kita sebenarnya. Okay, tapi kita tak godit, so saya ada 3 minit lagi. Okay, so SQN tak perfect, ada masalah, tapi kita tak godit lah. Okay. Alright, so satu benda yang boleh belajar daripada konsep SQN. Apa yang korang boleh belajar daripada konsep SQN ni? Kita share kat bawah lah, 10 saat. Konsep SQN ataupun expectancy, expectunity, itu benda yang sama lah. Konsep sama, iaitu konsep kita basically nak menggradekan kita punya trading system. Okay, sambil korang type, saya ke next. Nota dapat kat mana? Nota dekat side ni lah sebenarnya. Okay, sampai nanti kita soalan. Okay, yang ni pendek dah. Okay, bahagian keempat. Tukar mindset kita agar kita boleh berfikir seperti seorang ahli statistik. Tahu mana pun sistem, kalau RR tadi jadi tak function. Yes, betul. Okay. So, kita nak tukar mindset kita supaya kita boleh berfikir sebagai seorang mathematician, seorang statistician. So, fikir sistem kita ni valid kita. Apa yang kita boleh expect daripada sistem kita. Macam apa yang kita tahu tentang sistem kita. So, ini adalah number-number data-data yang kita kena tahu supaya kita boleh tahulah sistem kita ni profitable ataupun tidak. Tapi yang saya akan sentuh, sini hanya nombor 3 saja. Pasaran jenis macam mana sesuai untuk sistem kita. Okay. So, kita kena tahu benda ni. Dalam pasaran futures, kita boleh bahagikan lagi dengan mendalam. The behavior pasaran ni kepada pelbagai jenis. Kita akan bincangkan ni dengan lebih mendalam sedikit pada minggu hadapan. Ada satu webinar lagi minggu depan. Kita akan bincang dengan lebih mendalam. Tentang behavior FCPO. Sebagai contoh, kadang-kadang market FCPO ada extreme buy behavior. Kan? Kadang-kadang gap up besar masuk opening. Dan sebagainya. Macam-macam bagi behavior dia. So, kita kena tahulah, kita punya sistem ni, kalau dia gap up besar, dia profitable ataupun tidak. Kalau market tengah very volatile, dengan dia turun kau-kau, pum-pum-pum kan, dia profitable ke tidak? Kalau dia very slow, sideways, profitable ke tidak? So, macam-macam behavior dalam market FCPO yang kita boleh classifykan lagi secara lebih detail. So, kalau kita dapat buat benda tu, kita tahulah, okay, contoh kalau market sideways, kita tahu sistem kita tak profitable dengan market sideways. So, kita pun tak trade dalam market sideways. Ataupun kita gunakan sistem yang lain untuk trade dalam market sideways. So, when we have this data, kita tahu benda ni, kita kaji benda ni, kita akan lebih orang kata apa, lebih detail dalam trade. Kita tahu, okay lah, tengah sideways lah. Boleh guna style macam ni, kena guna style macam tu. Okay? Kita kena ada the performance untuk setiap sistem kita. Alright.
Okay, kemudian kelima, nampak pendek keempat tu sebab saya tahu dia panjang wawan. Yang kelima adalah psychology bias yang ada dalam perdagangan FCPO. Tuan Eza bagi 2 minit boleh ya? Boleh. Silakan. 2 minit lagi. Okay. So, ada banyak biasness yang ada dalam FCPO trading. Bias 1, locus of control, the Lotte bias pun menarik sebenarnya, and bias 3% gain. Banyaklah bias yang menarik, tapi sebab saya tahu saya tak banyak masa, so kita go through bias 2 saja, the need to be right. The need to be right, kita dah biasakan sejak kecil dengan sistem grading, betul? Kalau tak dapat A, maksudnya kita tak berapa cemerlang lah. Kan? Contoh anak kita masa kecil kan, parents kita, alamak dapat B je. Kenapa tak dapat A? Study lebih sikit. Kita jadi macam, parents kita macam tu dengan kita. Kan? Ia buat kita membesar dengan keinginan yang kuat untuk sentiasa betul. Kalau kita dapat, paling kurang kena 70% betul lah keputusan kita. Kalau dapat 40% kan, kita macam dapat exam 40%, dapat F. Kenapa dapat F? Kena marah kan. Duduk luar sekarang, study lebih sikit weekend ni, kita kena marah. So benda tu, sebagai culture kita macam tu, kita membesar dengan ada biasness, kita nak sentiasa betul. Kalau boleh A je. Okay, tapi bila trade, benda sama, bila trade perkara sama pun jadi. Bila kita tak follow cut loss kita sebenarnya sebab apa? Sebab kita nak sentiasa betul. Bila kita long FCPO, aku long ni kena betul. Dia turun bawah. Tak boleh ni aku kena betul. So kita pun cancel cut loss kita. Aku kena betul. Kita cancel cut loss. Alah kita loss lagi besar. So inilah biasness yang ada dalam diri kita. Tapi tak bermaksud benda tu kita tak boleh nak uruskan dia. Bias ni kita boleh uruskan dia kalau kita sedar kewujudan dia. Kalau kita realize kita ada biasness tu, kita carilah cara macam mana nak uruskan biasness. Macam kita nak manage the biasness. Tapi dia akan lebih problematic kalau kita tak sedar kita ada that biasness. So kita tak tahu apa masalah kita nak solve. So when kita sedar pada malam ini, kita ada that biasness dalam diri kita, kita tahu macam mana nak solve the need to be right punya problem. Kita carilah cara dia. So ada satu kajian, again yang saya quote daripada asal tadi, yang Nobel Prize winner tu, disebabkan the bias need to be right itulah menyebabkan kita sentiasa cut loss besar dan ambil profit kecil. Okay, contohnya, ini ada Daniel Kahneman, dia tulis juga dalam Thinking Fast and Slow. Saya ada buku dia kat sini. Tapi benda yang sama, prospect theory tu tadi. Sebab kita nak sentiasa betul, dapat profit kecil pun kita TP je. Sebab kita nak betul. Bila kita cut loss, kenapa membesar? Sebab kita nak betul juga. Bila kecil, cut loss kecil, dia nak kena dah, kita besarkan lagi. Sebab kita nak dia betul. Tapi lama-lama kita tahu kita dah salah, tak boleh buat apa, sama ada margin call ke, modal habis ke, ataupun kita cut loss je lah, tapi dah besar sangat. Okay. So inilah loss aversion ataupun prospect theory tadi. Okay. Pleasure, 2 point, power dah 2 point. Tapi kalau pain negatif 4 point, kita rasa besar sangat. Sebab tu kita tak nak cut loss. So, sebesar, 4 ticks tu rasa besarnya. 8 ticks tu rasa besarnya. Sakitnya nak cut loss 8 tick. Tapi lama-lama 8 tick tu menjadi 80 ticks. Itu kita terus. Nanti give up lah. Give up trading, give up FCPO, give up semuanya. Tapi sebenarnya, mungkin kita tak perlu give up pun. Kita hanya perlu urus kita punya emosi ni dengan memahami apa biasness kita ada dan faham kenapa kita jadi macam tu. Bila kita tahu benda tu, kita boleh uruskan benda tu dengan baik. Sebenarnya, kita tak perlu sampai give up trading pun. Trading bukan scam pun. Saya kata trading scam kan. Dia bukan scam. Cuma ada emotional factor dalam itu yang kita tak tahu. Dan kita kena tahu dan belajar benda tu. Dan bila kita tahu, kita boleh manage, kita akan lebih perlahan-lahan lebih baik performance kita selepas tu. Okay, contoh hasil nak sentiasa betul. Ada 3 je silap dalam ni. Tengok nombor 2 silap. Nombor 6 silap. Nombor 10 silap. 3 je silap. 70% win rate. Tapi 7 betul. Tapi 7 yang betul tu kecil je dia TP. TP sikit dia kecil. Contoh kita dah loss asal. Naik sikit. Dia 1-2 ticks kita TP terus. Takut. Benda biasa jadi kan. Bila jadi macam tu berulang-ulang, dia akan jadi macam ni lah. Walaupun banyak win rate tinggi, tapi overall rupanya kita masih loss. Disebabkan nak sentiasa betul. Kan? Kita dapatlah 70% win rate. Nampak power, tapi kita masih loss dalam kita punya R multiples kita. Okay, dan ini pula betul 30% sahaja dapat net 3R, tapi boleh nampak kita dapat net kita masih profit, 3R profit. So inilah secara ringkasnya, inilah hasil kajian dia, Daniel Kahneman tadi. People tolerate more risk when they are behind. Dah tak nak cut loss. Bila tak nak cut loss,
dia kan sanggup ambil risiko lebih lagi. Kan, bila 4 dah rugi 10 tick, boleh ni 20 tick lagi. Dia sanggup ambil risiko tu. Tapi kalau dia dah profit, dia tolerate less risk. So bila dia untung sikit, dia tak nak ambil risiko dah, terus TP. So ini hasil kajian dia, prospect theory. So apa yang kita boleh buat adalah fokus untuk kurangkan silap. Di mana kesilapan tu jadi sebab tak follow rules. So rules adalah golden rules of trading tadi, 10 tadi. Follow, tahu mana exit point kita dan letak trailing stop untuk biarkan profit terhad. So kalau kita dapat atasi benda ni, kita boleh fikir secara probability dan statistically. Okay? Dan kita boleh fokus untuk sistem kita. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay, terlajak 5 minit. Minta maaf Tuan Izzah. Okay. Thank you very much Dok di atas pencerahan tu. So seterusnya kita ada Miss Ng Hui Ching atau lebih dikenali sebagai Apple. Beliau merupakan senior executive dekat Investment Bank dan beliau akan lebih explain tentang kita punya challenge apa semua. So saya perkenalkan kepada you all kepada Miss Apple. Dipersilakan Miss Apple. Selamat malam dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya Apple daripada Investment Bank. So hari ini kita kena go through this, menguasai trading anda dengan kita. So why we need to trade futures? So futures adalah pasaran dua arah. So kita boleh menjanakan keuntungan dalam dua-dua pasaran, either bull market or bear market. So kita boleh jual dululah dan buy back later. So for futures ialah produk yang leverage. So kita boleh menggunakan trade dengan model yang sangat kecil. So this kecil I stand for is something about less than 10k lah. So for a model yang kecil kita boleh start untung banyak lah. This is a kind of leverage. So futures product pentingnya, okay, so for this one it is volatility. So in bahasa Malaysia kita cakap turun naik lah. So it's penting untuk futures market kita yang pilih. Dia ada volatile, dia ada liquid, dia ada volume dan ringkas. So kita ada lebih banyak peluang untuk trade futures produk dan kita senang juga mudah masuk dan keluar because bila kita nak trade itu produk yang tak ada volatility, tak ada volume, kita memang susah nak keluar lah bila kita dapat enter. So futures ya memang ringkas dan langsung, so tak payahlah fikir banyak-banyak macam kalau stock you kena pilih atau filter daripada mungkin 10 the same counter stock or same sector macam tu. So futures kalau nak trade CPO cuma ada satu FCP box sahaja. Produk dan perkhidmatan kami yang bersediakan kepada anda ialah buka account untuk futures trading. So kita support local BNB produk sebagai contoh FKRI, CPO, FIPO, Gold dengan FX70. So anda akan dapat akses kepada trading and chatting platform. So ini totally ialah live dan kita tak ada charge apa-apa pun lah for this platform. So kita mempunyai kadar brokerage yang kompetitif. So serendah RM7.5 untuk satu kontrak for one way lah. Dan for this anda buka account under this program DVTC ini, kita ada kadar promosi yang istimewa kepada anda. So this is the one. So kadar promosi istimewa sini RM2 untuk semua BNB futures product kita akan offer kasih you. Then so for the normal standard rate kita actually apply is about RM8 until RM9.5 lebih kurang macam itulah. Tapi jangan risau, ini rate kita memang boleh negotiable. So kalau you ada memang you ada trade dan dapat mengeneratekan banyak lot dan volume, dan you boleh negotiate kepada kita. Seterusnya ini adalah screen paparan untuk sebut harga. So we call it code screen lah. So bila you ada dapat login kepada kita, access kepada kita punya platform, so you boleh nampak lebih kurang macam tu. And then lepas tu ini adalah charting platform yang kita sedia adalah. So totally ini semua adalah free. And then also for the indicator yang apa-apa tools yang you kena gunakan dekat sini bila trading, semua adalah pun tersediakan. So jangan risau. And then kita punya aplikasi yang terbaru looks like macam itu. Dan you boleh just trade dekat sana. Dan bila you tak ada masa dekat access dekat komputer ke, you boleh pakai aplikasi kita. So for client, kita ada satu saluran Telegram. So saluran Telegram ini kita akan paparkan
daily market outlook. So tinjauan pasaran harian akan diberikan dan kita punya ulasan dan also kita punya market calls lah. So itu market calls untuk anda kalau tak pernah trade dekat futures ini, dan you boleh sebagai satu reference dan untuk guide you how to trade this futures market, and then also what is happening, apa-apa yang berlaku semalam dan apa-apa yang penting kena perhatikan. Macam kalau you trade CPO dan you kena perhatikan itu MPOB data, lebih kurang macam tu. So kita punya market report, so laporan pasaran kita yang sedia kepada klien-klien merupakan macam tu. So kita akan ada basic support and resistance, semua sudah disediakan, semua sudah ada tertakluk di market report ini. And then okay, keperluan margin yang fleksibel offer untuk klien-klien serendah 50% untuk intraday, dan for overnight position adalah serendah 70%. So lebih kurang kalau CPO sekarang satu lot untuk trade margin, satu lot of CPO ialah RM10,000 Malaysia. So you perlu cuma bersediakan lebih daripada RM5,000, you pun sudah boleh start for intraday. Tapi for new joiners atau new traders, I memang tak berapa recommend lah, because due to what tadi cikgu cakap kan, risk and reward ratio paling penting untuk manage you punya capital. So kalau boleh, you sediakan capital lebih banyak sikit. So for after account opening, kita memang galakkan pelanggan kita hadir hand holding session. So hand holding session ini akan ajar tentang pengenalan platform, pengenalan produk. So for example, what is CPO, dan apa kita boleh carikan contract spec di dekat mana, apa kita kena perhatikan, dan pengenalan platform is about how to use our platform. So bagaimana nak buat orders, limit orders apa tu, dan stop orders yang mana kena pakaikan. Dan ketiga, pengurusan risiko dan wang. So this is very important as what the guru-guru keep on mention. And then the fourth thing is technical chart analysis, cuma untuk menciptakan you punya system trading sahaja. So I akan ajar you macam mana nak tengok, including of how to draw the trend line and what indicator that we need to use. Very simple one. Jangan buat you punya chart banyak line ke, banyak indikator masuk ke, until you tak tahu macam mana nak exit, macam mana nak keluar lah. So very simple things I will teach you all. And then also I akan kasih satu journal trading dan kajian untuk kamu untuk record everything, every transaction that you make and every orders that you do. So this hand holding session akan dijalankan dalam talian. So kalau you nak menghadirkan khusus ini, dan dekat luar actually dia cost beberapa ribu lah. So eksklusif ini untuk pelanggan AMIB sahajalah, kita punya M Futures lah. Okay, so kita sekarang ada satu program rujukan pelanggan which is client referral program. So pelanggan kami yang sedia ada, which is existing client, you ada layak mendapat RM100 brokerage rebate bila you ada refer a new client. And then for new client baru join ya, yang you refer itu klien yang baru pun dapat 100 brokerage rebate juga. So sini ada sedikit terms and condition apply lah. Untuk maklumat lanjut, you boleh cari representative kita atau leave you punya contact dekat sini. Scan you punya isikan you punya nama dengan contact number kita, representative kita akan contact you. Okay, so the next one I akan masuk kepada DVTC sini. Okay, DVTC, you boleh dekat Google sana, just type on the DVTC 2022, you boleh link dengan ini microsite, bursamarketplace.com DVTC. Actually dia ada satu tarikh daftaran, pendaftaran untuk tarikh sampai hari terakhir 28 hari bulan Oktober 2022. So ini trading challenge ini buka untuk semua peserta-peserta yang lebih daripada 18 umur lah. Dan tempoh peraduan
selama sebulan dan bila dalam peraduan ini dia ikut waktu sebenar. So meaning that it is follow the real trading hours. So bila kita ada macam sekarang ada night trading session pun ikut saja, dan lagi pun kalau ada holiday pun ikutlah. So actually the whole thing is real one. Except only the virtual money kasih untuk bermula itu virtual sahaja. So apa-apa yang you ada access dekat platform ini, you akan dapat tengok prices ke, movement ke, apa semua adalah real one, live one actually. So modal untuk starting ialah sebanyak 100,000, and then produk untuk peraduan ini adalah FKLI, FCPO, FIPO dan Go dan Advanced 70. Tapi untuk syariah compliance cuma CPO dengan FIPO sahajalah. Jangan risau, CPO ini movement banyak tinggi. So actually to win this contest memang kena tengok CPO inilah, untuk trade CPO bagaimana nak trade. Dan jumlah untuk dua kategori ini ada sebanyak 30 hadiah, dan for individual kategori adalah RM7,000 untuk hadiah pertama. So di sini ada dua kategori. So total of 4 webinars untuk you familiarize platform lah dengan macam mana kita nak start nak trade. So how do you want to test your trading strategies. So lagi pun bila you buat macam-macam dekat testing ke in the between before the trading the contest is start. So you memang akan kasih baru yang model. So the 100k, the new 100k will be given to you as to be fair for everyone for the fresh start on this competition. So jangan risau kalau bila sebelum contest start you boleh buat macam sahajalah. So kalau ada loss ke, kalau ada profit pun akan reset sebagai fresh start lah. So bayaran sini dia akan charge RM10 per way per lot for commission charges, for brokerage charges lah. And then minimum untuk mematuhi peraturan pihak undang-undang. So peraturan ini adalah 20 lot per 20 lot meaning that you gonna buy 10 lot and sell 10 lot, jadi 20 lot sudah. So soalan-soalan FAQ dan tema-tema and syarat terms and condition is displaying in the website there. So this is the basic simple things that bila you masuk this website, then you boleh just tengok. You just leave this page and then it will ask you to key in everything your personal particular, and then also your username and password. So this username tak boleh duplicate ya. So kalau lebih for example kalau number 1 sudah ada orang pakai, so tak boleh pakai number 1 lagi lah. And then back to this slide. Okay. So after you fill up everything, isikan semua particular, then you boleh pilih yang mana broker sebagai you punya mentor. So in this competition ada 4 broker dekat sini, Affin Hwang, M Investment Bank, CIMB dengan RHB. So after that, tick ini terms and condition, and then click on this register. Then after register successfully, you akan dapat tengok ni screen. Dan lepas tu on your email sana you akan receive one email untuk kasih tahu your registration is complete macam tu. So you biar username apa tu, then kasih you link, klik dekat sini, you boleh access dekat web dan klik sini untuk install in your handphone. So bila you klik dekat sini access on the web, then lepas tu login tadi you create punya username dengan password, dia akan link you kepada ini derivative trading simulation lah. So this derivative trading simulation sebagai platform baru untuk ini trading challenge lah. So kalau you pertama kali yang access kepada ini platform, tak payah risau, you boleh klik dekat sini, satu ada tanda ini question mark. So bila you klik dekat sini, dia akan link you to the tutorial yang kasih tahu macam mana nak access, nak buat macam-macam dengan apa ini function dia, dan apa ini function chart, macam mana I nak tambah indikator, macam mana I nak buat drawing ke, buat trend line ke, dan apa function untuk price ladder, macam mana I boleh accesskan.
So important things that you kena perhatikan in this trading challenge in this platform is your portfolio and also your order activities log. So kalau you nak trade intraday, then memang kena perhatikan you tak ada boleh carry position overnight lah macam tu. So kalau you ada carry position, then you kena perhatikan dekat you punya portfolio every in the morning, then check sebelum market open. So contact for support sini. So dalam kempen BBTC, peserta boleh menghubungi berapa contact dekat sini. For account opening on the broker side atau for product information and lain-lain, boleh contact kita. Then contact number dekat sini dan email mfuturesdealing@mbankgroup.com. So for Bursa, you boleh email kepada futuresallianceburnamalaysia.com, dan lagi untuk platform wise, you boleh contact kepada support@quickscreentrading.com. So ini under QST. So setakat sahaja hari ini. Kalau you ada apa-apa, just email kita, then we will entertain you shortly.